ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. وقال الله تعالى في كتاب العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang berusaha, yang pengurusan surau Seri Batu Ampar, mengurusi Imam Tuan Haji Yahya, Tuan Bilal, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kurniakan kita taufik dan hidayah di atas usaha yang telah dibuat, perancangan yang telah dibuat, ikhtiar untuk mengadakan kuliah dan dikurniakan kita kesempatan pada hari ini, pada malam ini untuk kita bertemu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan saya dan kita semua kekuatan, taufik dan hidayah untuk kita beramal dengan cara yang sebaik-baik sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyambung kita punya kitab kita Tanbihul Ghafilin pada muka surat 117. Betul tak? Betul tak? Surat 117. 116. 117 Dalam bab taubat ni, masih lagi dalam bab taubat, ada beberapa layan lagi yang nak kita habiskan pada bab taubat ini ataupun bab yang ke-9 ni. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dawawinu thalathah, diwanun yaghfiruhu Allah wa diwanun la yaghfirullah wa diwanun la yatsruku Allah minhu syai'a fa amma ad-diwanu alladhi la yaghfiruhu Allah fashirku billah. Qala Allah Ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Wa amma ad-diwanu alladhi yaghfiruhu Allah fa zulmul 'abdi li nafsihi fima bainahu wa baina rabbih. Wa amma ad-diwanu alladhi la yatsruku Allah minhu syai'a fa zulmul 'ibadi ba'duhum ba'dha. Suratan amal itu 3. Salasah, maknanya ada 3 bahagian, 3 perkara lah. Sebab tu suratan amal yang diampunkan oleh Allah yang pertama. Suratan amal
yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, suratan amal, suratan ya. Diwanun, suratan awal, suratan amal yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, suratan amal yang tidak ditinggalkan sedikit pun daripadanya. Adapun maknanya ada 3 perkara tadi di dalam suratan amal itu. Yang pertama, Allah ampunkan. Apa yang berlaku di atas perkara yang kita telah buat disuratkan, dicatat, dicatat dan telah diletakkan pada bahagian mana. Kemudian yang kedua, yang tidak diampunkan. Dan yang ketiga, yang tidak ditinggalkan sedikit pun daripadanya. Adapun yang tidak diampunkan oleh Allah itu, maka syirik. Syirik yakni mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik yang kita telah temui sebelum-sebelum tu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa menduakan Allah, ya. Maka ini di antara dosa yang paling besarlah, mensyirikkan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya sesiapa yang mempersekutukan Allah, dia mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengharamkan padanya syurga dan tempatnya di dalam neraka. Adapun yang diampunkan oleh Allah, maka dosa seseorang terhadap Allah. Ana cerita bab ni, bab taubat kan, antara dia dengan Allah. Dosa seseorang terhadap Allah antara dia dengan Allah. Adapun yang tidak ditinggalkan sedikit pun, maka dosa seseorang terhadap sesama manusia, maka harus dibalas dan dikembalikan tiap hak kepada yang berhak. Kalau kita melakukan dosa kezaliman terhadap orang lain, maka kezaliman itu akan diadili, akan dibalas, dan akan dikenakan selayaknya apa yang dilakukan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, tiap-tiap hak harus dikembalikan kepada yang berhak pada hari kiamat, sehingga diberi kesempatan bagi kambing yang tidak bertanduk untuk membalas kambing yang bertanduk, untuk menanduknya. Kalau di dunia ni dulu, kambing hitam dia ada tanduk, ditanduk kambing putih. Kambing putih ni tak bertanduk, dia lawan-lawan, dia tanduk. Di akhirat nanti akan dibangunkan juga kedua-dua pelaku ini, maka kambing putih pula bertanduk, ditanduknya kambing hitam. Begitulah hak yang dibalasi. Maka disebabkan kambing ini tidak ada persoalan di dalam persoalan syurga neraka, maka kedua-dua kambing ini akan jadi tanah balik. Maka hendaklah diselesaikan dengan kerana itu, jika dosaku dengan sesama manusia, maka hendaklah diselesaikan dengan baik di dunia, ataupun adapun dosa antara dia langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha Pengampun, lagi memaafkan asalkan mahu bertaubat. Sesungguhnya Allah ini Maha menerima taubat. Selagi mana pintu taubat terbuka, sejauh mana besar sekalipun dosa satu orang hamba itu dia dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Tetapi kalau dosa di antara sesama manusia, maka akan dibalasi. Setiap hak akan dituntut. Sebab tiap hak sesama manusia harus dikembalikan. Jika tidak dikembalikan di dunia, maka harus dibayar. Maka diganti itulah tu yang di akhirat dengan hasanat.
Hasanat ni kebaikan yang kita ada lah. Ataupun kebaikan amal yang telah dilakukan pada hari kiamat nanti. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Abu Laits Al-Samarqandi rahmatullahi alaih meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, "Atadruna minal muflisu min ummati." Atadruna manil muflisis. Manil muflisu min ummati. Qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala dinar wala mata'. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقتص لهذا من حسناته ولهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Tahukah kamu siapakah yang muflis dari umatku? Nabi tanya, siapa yang muflis? Rupanya muflis ni juga adalah bahasa Arab, muflis, ya. Nabi tanya, siapa di kalangan umat aku yang muflis nanti? Maka jawab siapakah yang muflis? Nabi bertanya, nak tahu apakah definisi muflis ni. Maka Nabi pun bertanya kepada sahabat. Jadi kalau faham kita muflis ni, jadi sahabat pun jawablah, orang yang muflis itu ialah habis bersih harta kekayaannya. Harta dia miskin lah, tak ada. La dirham wala dinar. Tak ada dirham dan juga tak ada dinar. Orang miskin lah, orang tak ada duit. Ataupun dikatakan habis bersih harta kekayaannya dan belum terbayar semua hutangnya. Macam mana kita diisytiharkan muflis kan? Sampai kan jadi blacklist, tak boleh pakai kasut, pakai selipar kan. Diisytiharkan apa? Muflis. Tapi hukum dunia ni boleh jalan lagi kan? Boleh ya. Kan tak ada nama dia, pakailah nama orang lain kan. Orang yang muflis sehingga tidak punya harta dan juga perkakas, perabot rumah dia letak dekat sini sebagai penghuraian lah, sebagai penghuraian. Maknanya kalau disebut dirham wala la dirhama, man la dirhama lahu wala dinar, ya. Kemudian mata' ya. Maknanya tidak punya harta dan harta benda, perkakas dan sebagainya di dalam rumah. Sabda Nabi SAW, maka Nabi telah memperbetulkan zihin sahabat ini. Yang dikatakan muflis itu apa? Orang yang muflis dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan lengkap salat dan juga puasanya. Banyak salat, banyak puasa, tetapi ia telah mencaci maki pada si ini dan menuduh pada si itu, dan makan harta si ini dan menumpahkan darah si itu. Maka semua orang yang dianiaya itu menuntut balas dan dibalas dengan hasanatnya, dengan kebaikan-kebaikan dari segi amal ibadahnya. Sehingga bila telah habis hasanatnya, sebelum terbayar semua orang yang menuntut, maka diambilkan dosa-dosa orang yang dianiaya itu dan ditanggungkan kepadanya, kemudian dilempar ke dalam neraka. Wa'iyadzubillah. Aduh, ya Allah. Berat sebenarnya kalau kita disebutkan sebagai muflis ni. Wa'iyadzubillah, wa'iyadzubillah. Sebab tu jagalah. Saya sendiri berpesan pada diri saya supaya tidak berlaku zalim
Kerana kezaliman ini kadang-kadang kita tak sedar tu zalim, kita ni menzalimi kadang-kadang tak tanpa sedar kan. Apa doa tu saya dah lupa dah. Selalu bila kita keluar tu kan lupa saya doa tu apa supaya kita ni tidak menzalimi, tidak dizalimi dan jangan kita menzalimi kan. Kadang-kadang kita bawa kereta terus kita pancung kan. Atuk tu naik motor, contoh dia kan. Tu kita secara tak sengaja tu. Secara tak sengaja kita terzalim. Mungkin kita nak capek. Allahumma inni as'aluka azlima au uzlama kan. Azlima. Dia ada lagi sikit tu. Allahumma inni. Saya lupa lah. Selalu kalau memang keluar waktu subuh memang baca tu. Nak baca tu macam ni dah tak ingat lah. Waktu kita nak keluar rumah itu di antara doa ya. Khairul ma'min. As'aluka. Lupa benar dah. Tak apa, nanti ingatkan kita kongsi balik lah ya. Maka setiap kezaliman akan dibalasi dengan kezaliman. Hatta kadang-kadang binatang-binatang itu pun kita kena menuntut hak kita menuntut hak dia. Kalau dia datang rumah kita bagilah dia makan, sebab kadang-kadang kita tak tahu kita tak tahu ya. Kalau cukup dia punya apa habitat dia tu kan, habitat dia makan minum ada pasangan dia tu sempurnalah dia punya apa kehendak dia tu kan. Samalah macam kita bola kucing ke kan, kita kurung dia tanpa kita ni, tapi di sisi syarak ada juga mengharuskan untuk dikasih binatang tu supaya dia tidak apa supaya dia tidak terbeban terseksa dia punya batin dia kan. Ada hukum harus di situlah berkenaan dengan kasih ni, mandulkan kucing kan. Samalah burung tu pun memang sifat dia bebas. Tak percaya dia nak bebas, buka tangkar tu, buka pintu. Terbang ke tak terbang ni kan. Itulah naluri dia kan, naluri dia. Ataupun haruslah untuk kita membela burung dalam keadaan kita menunaikan semua dia punya keinginan dia. Bola apa orang kata buatlah sangkar tu besar sikit kan, lepek dia terbang kau ada pokok-pokok. Samalah macam ikan kan. Ikan dalam akuarium harus untuk kita bela dia dalam keadaan kita menyempurnakan segala hak-hak dia. Kalau tidak nanti dia tuntut hak nanti. Binatang ni pun dia tuntut juga hak dia nanti. Kan? Wa iyazubillah. Kami mohon kepada Allah semoga Allah memberi taufik untuk tetap pada taubat. Muhammad bin Sirin rahmatullahi alaih berkata, awaslah jangan sampai engkau berbuat kebaikan kemudian engkau tinggalkan. Sebab tidak ada seorang yang bertaubat lalu kembali kepada dosanya boleh beruntung. Jadi taubat ni pun diletakkan juga taufik untuk tetap pada taubat. Cuma kita kadang-kadang taufik ni kita meletakkan bila definisi taufik ni kan, Allah tak bagi saya taufik lagi lah kan. Ataupun istilah apa, belum sampai sahu lagi kan. Sahu apa nak sampai tu? Selalu kita sebutkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama tentang taufik ni, dia adalah satu keutamaan yang kita kena buat. Baru kita boleh kata dia taufik. Kan? Tarjihul asbabu bil khair. Tarjihul asbab bil khair. Maknanya kita bersungguh-sungguh mengutamakan asbabil khair. Ulama mengatakan asbabil khair ni apa? Perkara yang mendatangkan perintah-perintah Allah. Solat, puasa, kan? Bangun malam, bersedekah. Sejauh manakah hari ini disebutkan tarjihul asbab? Untuk kita bersungguh-sungguh kita meletakkan untuk mendapat kebaikan itu. Macam anak nak peso kan, kita ni nak peso ni bang, nak peso ni belajar lebih sikit
Untuk apa? Untuk apa belajar lebih sikit tu? Masa nak belajar tu. Lebihkan masa belajar. Kan? Sebelum ni mungkin belajar 1 jam. Jadi tambahlah masa 2 jam, 3 jam. Jadi bila dia tambah masa belajar, maka bertambahlah dia punya pemahaman dia. Kan kanak-kanak, anak-anak kita ni kan, dia punca dia kadang-kadang dia tak dapat sesuatu tu sebab masa dia belajar tu tak cukup. Kan, nasib memontengnya. Kan, selalu kalau saya lah, saya kalau sekolah petang kan, sekolah kafar kan, kita buat analisis murid ni. Bila tengok kedatangan dia orang 1/50, per 50, 45/50. Bolehlah lagi. Ini sampai 20/50. Berapa banyak masa dia belajar tu. Jadi dia tak cukup lah masa belajar. Diistilah sebagai murid ketinggalan untuk belajar kan. Jadi untuk kita nak cover dia balik tak boleh sebab dia banyak tinggal. Jadi apa yang ada lah. Jadi tarjihul asbabil khair ni maknanya kita mengutamakan syarat-syarat untuk mendapat apa? Untuk mendapat kebaikan itu. Lihusulil matlubil khair. Untuk apa? Untuk apa? Untuk mendapatkan matlamat kita untuk kebaikan lah. Kalau dunia hari ni kita faham kan, kita buat sungguh-sungguh, bangun awal pagi, kono pula nak dapatkan tender projek kan, ikut bangun pukul 11 kan, tak ada apa lah, bangun kan, kita tengoklah macam mana kan ahli-ahli peniaga kan, tanya Abang Syahri ayam tu lah. Pukul berapa dia bangun, kok jual ayam tak dapat, dia nak bangun pukul 8 pun dah lambat kan. Sampai subuh tu tidur lagi kan. Memang tak ada lah. Sebab apa kita meletakkan dunia tu, maknanya ada dia punya matlub kan, untuk berjaya di dalam apa yang kita buat. Begitu dengan agama kan. Jadi apa yang kita nak pelihara di sini, kamu mohon kepada Allah semoga Allah memberi taufik untuk tetap pada taubat. Itu maksud definisi pada taufik ya. Jadi kita hindarkanlah sebenarnya daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan keburukan. Kerana itu yang telah taubat hendaknya mengingati selalu pada dosanya. Kalau boleh kita nak habiskan ya. Habiskan sebelum ni. Okey. Kerana itu yang telah taubat hendaknya mengingati selalu pada dosanya seakan-akan di muka matanya supaya tetap bertaubat, banyak membaca istighfar dan mensyukuri nikmat Allah hanya kepadanya dapat taubat, juga memikirkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala daripada nikmat di akhirat bagi orang yang beramal soleh, supaya rajin beramal soleh dan menjauhi dari dosa, menjauhi dari dosa. Satu perkara kita kena doa jugalah, Allahumma inni as'aluka khairal, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Itu tadi tu doa masuk rumah tu, Allahumma inni as'aluka khairal maulad, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Tu di antara doa yang Nabi ajar. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, kurniakanlah aku untuk baik, untuk buat perkara yang baik. Nak buat baik pun sebenarnya supaya minta kepada Allah supaya dapat buat baik. Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Kena banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hubbal masakin, dan kasih sayang kepada orang miskin. Wa hubbal masakin. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirana wa tarhamana wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani. Lupa benar dah saya dah. Tak baca dalam semayang kan. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni hubbaka wa man yuhibbuka
Ya Allah, kurniakanlah aku ni untuk mencintai engkau dan mencintai orang yang mencintai engkau. Dan juga mencintai amalan yang boleh menghampirkan diri kepada engkau. Yang ni kena doa ni. Kan doa ni kata, Nabi kata apa? Inna haqqun fatadrusuha. Sesungguhnya doa ini doa yang hak, maka pelajari dan amalkanlah dia. Doa apa? Doa yang Nabi telah dalam satu hadis yang agak panjang, dalam hadis kursi, berkenaan dengan Allah memanggil Nabi ketika itu. Bila dia minta ketika itu, Nabi telah doa, Nabi telah minta. Nanti kita semak baliklah doa yang Nabi telah minta kita supaya pelajari dan juga amalkan dia. Sebab tu minta maaf lah, sebab kitab fokus kat sini je, kadang bahan-bahan lain tu tak cukup pula kan. Di dalam al-hadisul muntaqabah dia ceritakan tentang hadis tu. Zaid bin Wahab dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, beritahukanlah kepada kami apa yang tercantum di dalam suhuf Musa. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, suhuf Musa ni Nabi Musa lah. Sebelum adanya di antara 4 kitab dan adanya 100 suhuf yang turun kepada mungkin tu yang disebut apa, suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa, tetapi ada lain nabi juga yang menerima suhuf Nabi Adam sendiri, Nabi Syis, Nabi Idris, kan. 100 suhuf, ada yang kan 110 suhuf. Di samping suhuf tu di samping lah yang kita perlu wajib imani 4 kitab yang besar tu. Ajibtu liman aiqana bin nar kaifa yadhhak. Saya baca ni lah, saya baca terus terjemahan lah. Kita nak agak syak dah ni. Saya hairan terhadap orang yang yakin adanya neraka. Bagaimana ia dapat tertawa? Saya hairan, dia ajib lah. Perkataan ajib ni ajaib lah, ajaib. Hairan lah, hairan ya. Hairan terhadap orang yang yakin adanya neraka, bagaimana ia dapat ketawa? Yang kedua, saya hairan pada orang yang yakin akan mati, bagaimana dapat bergembira? Kalau saya sendirilah, muhasabah lah, dah tahu nak mati besok kan, contoh kan, memang tak leno tidur lah, tak konyang makan, tak makan pun, apa saja yang kita buat semuanya takkan menjadi, takkan kono. Di antara orang yang kita boleh ambil contoh, orang yang dah nak kono hukum gantung, cuba tanya kat dia apa yang dia minta agak-agak. Jadi sebab tu kalau taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita minta, pastikanlah dosa kita ini diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ajaib pada orang yang yakin akan adanya hitungan amal, bagaimana ia melakukan dosa. Saya kagum pada orang yang percaya pada takdir, yakni ketentuan Allah, bagaimana ia bersusah payah. Saya kagum pada orang yang melihat segala perubahan dunia. Dunia ni kita tengoklah macam mana, kan? Kalau hari ni sebelum ni kita muda, sekarang kita dah rasa kurang berupaya, kan. Orang kata jadi orang lama lah, nak sebut orang tua takut sensitif pula kan. Dunia lah, perkara dunia memang kalau bondo baru jadi buruk, kan, yang kuat jadi lemah, kan. Bondo yang 10 tahun yang dulu tak sama lah dengan 10 tahun yang sekarang, mana tahun yang sekarang. Jadi maknanya sifat dunia ni semuanya senang kita cakap dia adalah tak kekal. Jadi segala perubahan, orang yang melihat segala perubahan dunia, bagaimana ia cenderung kepadanya. Kalaulah dah tahu benda macam ni, ini yang dikatakan dalam suhuf Nabi Musa AS tentang dunia ni. Kalau kita tahulah hakikat dunia yang sebenar-benarnya, memang tak ada orang lah yang nak bercita-cita duduk di atas muka bumi ni sehingga kan mengumpul harta dan sebagainya, kan.
Tapi bukanlah salah pula kita jadi macam tu pula. Tinggal lagi agama itulah yang dia punya sondi. Ada duit, ada harta, ada segala-galanya. Allah telah siapkan pula satu jalan untuk infak. Jadi itulah kita punya apa? Kita punya bekalan. Bukan pula suruh kata tinggal jadi miskin dan tidak-tidak. Usahalah supaya kita ni berjaya dengan kehidupan dunia, dan dunia itu dapat digunakan untuk kehidupan akhirat. Yang keenam, saya ajaib pada orang yang yakin pada syurga, bagaimana ia tidak berbuat baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Pada suatu hari, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berjalan-jalan di kota Kufah. Tiba-tiba bertemu dengan orang-orang fasik. Orang-orang fasik ni orang Islam. Orang Islam yang perbuatan itu dosa lah. Kan kita nampak kan main-main lepak-lepak dan sebagainya tu. Itu fasik lah tu. Kan fasik. Tapi nak kata pula datang masjid ni tak fasik. Fasik juga. Kalau kita melanggar pada adab-adab hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masjid kita mengumpik, sama lah juga sebenarnya duduk dalam masjid. Tapi buat bodoh-bodoh yang bertentangan dengan perkara-perkara agama. Jadi ketika itu bertemu dengan orang fasik, sedang berkumpul minum khamar, dan ada penyanyinya bernama Zadan. Kisah ni masyhur juga kisah ni, Zadan. Ia memukul rebana sambil bernyanyi dengan suara yang merdu. Zadan ni di antara kalau ketika ni kira apa? Orang pada apa? Basker pemuzik jalanan tu kan. Basker tu kan. Tek ni tu kan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, alangkah merdunya suara itu andaikan digunakan untuk membaca Al-Quran. Dan Abdullah terus berjalan. Abdullah bin Mas'ud ni siapa? Sahabat Nabi lah. Sahabat Nabi. Jadi Zadan ni dikirakan sebagai apa? Kalau dia sempat melihat sahabat Nabi, maka dia jadi tabi'in. Jadi tabi'in. Tapi ketika ni belum lah lagi. Abdullah bin Mas'ud berkata, alangkah merdunya suara itu andaikan digunakan untuk membaca Al-Quran. Dan Abdullah terus berjalan. Tiba-tiba Zadan mendengar apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud itu. Lalu ia bertanya pada orang, siapakah orang itu? Dijawab oleh orang-orang itu Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi SAW. Ibnu Mas'ud ni di antara orang yang awalin juga masuk Islam. Ibnu Mas'ud. Lalu ia bertanya, apakah yang dikatakan sebentar tadi? Jawab orang-orang, ia berkata, alangkah merdu suara itu andaikan digunakan untuk membaca Al-Quran. Perkataan itu benar-benar meresap dalam hati Zadan, sehingga segera ia berdiri dan berbaling biola di atas tangannya, lalu lari mengejar Ibnu Mas'ud dan mengikat kasutnya di lehernya sendiri sambil menangis di muka Ibnu Mas'ud. Maka didakapkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan bersama-sama menangis. Allah, ini sifat sahabat ni. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, bagaimana saya tidak akan sayang kepada orang yang disayangi Allah. Lalu ia tetap taubat dan selalu mendekati Abdullah bin Mas'ud untuk belajar ilmu Al-Quran, sehingga orang alim yang banyak meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sehingga jadi alim Zadan ni. Asalnya pemuzik jalanan kan. Apa tu? Artis lah. Artis lah. Akhirnya jadi apa? Jadi seorang alim. Sehingga kan dalam riwayat ada yang menyebutkan anak kepada Zadan ni juga menjadi orang alim juga, Mansur ibn Zadan. Asalnya satu orang pemuzik kan. Artis. Akhirnya telah menjadi alim. Ini kesan lah, kesan daripada kata-kata satu orang yang datang daripada hatinya. Sebab tu bila kita menasihati orang, nasihatlah dengan hati.
Kan? Bila kita bercakaplah dengan hati. Susah agak tu sebenarnya. Kan? Sampai kita dah berbuih-buih mulut buih-buih tu habislah tu. Abu Laid Al-Samarqandi rahmatullahi berkata, saya mendapat berita dari ayahku bahawa di masa Bani Israel dahulu ada seorang wanita pelacur yang sangat cantik. Dan ia selalu duduk di atas katil di dalam rumah yang selalu terbuka pintunya. Ini kisah Israeliat ni. Sehingga tiap orang yang berjalan di muka pintunya pasti tertarik kepada kecantikannya. Dan siapa yang akan masuk diharuskan membayar 10 dinar. Ya, dinar ni wang emas. Maka pada suatu hari ada seorang ahli ibadah berjalan di muka pintu. Dan ketika menoleh di dalam pintu, terlihat olehnya kecantikan wanita itu sedang duduk di katilnya. Maka ia sangat tertarik pada wanita itu. Tetapi ia berdoa semoga Allah menghilangkan kerisauan hatinya yang selalu teringat pada wanita itu. Tetapi kerana perasaannya tidak hilang, akhirnya ia berusaha mencari wang. Wah, kacau betul macam tu. Balik rumah teringat pula. Teringat duk balik duk bagi dalam ibadah dia, kau tak tahulah ketika angkat takbir itu pun solat dan sebagainya. Itu memang kuatlah tu dugaan syaitan. Tetapi kerana perasaannya tidak hilang, akhirnya ia berusaha mencari wang. Satu orang abid ni, sehingga menjual beberapa kainnya, dan setelah terkumpul ia datang ke muka rumah itu. Tetapi oleh wanita pelacur itu disuruh menyerahkan wangnya kepada wakilnya. Rupanya adalah orang yang menjaga rumah dia, dengan janji supaya ia datang pada waktu yang ditentukan. Maknanya agaknya dah full booking kot. Tak tahulah kan. Full booking atau hari lain datang kata. Dia punya PA kata macam tu kot. Maka tepat pada waktunya ia datang, sedang wanita itu telah berhias dan duduk menantikannya di atas katilnya. Maka masuklah orang abid, yakni ahli ibadah itu, dan duduk bersama wanita itu di atas katil. Dan ketika sedang menghulurkan tangan pada wanita itu, tiba-tiba ia teringat bahawa Allah sedang melihatnya dalam perbuatan yang haram. Orang yang melakukan maksiat ni tuan-tuan, iman dia tercabut. Dalam keadaan dia melakukan perbuatan-perbuatan itu, maka iman dia tercabut. Seandainya dia mati dalam keadaan itu, maka dia akan mati tanpa iman. Ini mungkinlah disebabkan doa yang dia pernah buat sebelum tu, supaya nak menjadi satu jalan yang lebih indah sebenarnya. Mungkin tiba-tiba ia teringat bahawa Allah sedang melihatnya dalam perbuatan yang haram, yang mungkin akan menggugurkan semua amal perbuatan ibadah yang telah lalu itu. Maka seketika itu ia gemetar dan pucat mukanya. Maka ditanya oleh wanita itu, mengapa engkau berubah muka? Tak jadi ke? Kan? Terkena apakah engkau? Macam tu. Jawabnya, saya takut kepada Tuhanku. Ini kisah-kisah ni dah beberapa, ada juga versi-versi kan, kisah-kisah yang lain kan. Tatkala memang dah dalam penguasaan dia nak lakukan tu, memang dah boleh berlaku lah. Tetapi tiba-tiba dia teringat dan dia takutkan Tuhan, dia takutkan Allah. Kerana itu izinkanlah aku keluar. Tak jadi. Wanita itu berkata, celaka engkau. Banyak orang ingin mendapat seperti engkau ni. Maka apakah yang menyebabkan kau begini? Jawabnya, saya takut kepada Allah. Sedang wang yang sudah saya berikan kepadamu itu halal. Izinkan saya akan keluar. Maka ditanya, apakah engkau belum pernah berbuat begini? Tak pernah buat macam ni ke sebenarnya sebelum ni? Jawabnya, belum pernah. Lalu ditanya, siapa namamu dan dari manakah engkau? Lalu diberitahu nama dan daerahnya. Lalu diizinkan keluar. Maka keluarlah abid itu dari tempat itu sambil menangis dan meletakkan tanah di atas kepalanya. Letakkan ni orang dulu menginsafi perbuatan yang dibuat. Sehingga terpengaruhlah wanita itu ketika melihat abid itu menangis dan berkata dalam hatinya, ini orang pertama kali akan berbuat dosa. Sudah berasa takut sedemikian dan saya berbuat dosa bertahun-tahun.
padahal Tuhannya iaitu Tuhanku juga, maka seharusnya aku lebih takut daripadanya. Maka sejak itu wanita itu taubat dan menutup pintu rumahnya dari segala orang. Itulah dia sebab yang paling murni kan, yang baik. Disebabkan hasrat dia kumpulkan duit susah payah dia. Dia orang miskin. Satu orang abid yang miskin. Dia jual bagai-bagai dan sebagainya, rupanya ada mahar yang dia nak bayar, yang menyebabkan hidayah satu orang pelacur untuk melakukan ibadah semata-mata. Kemudian setelah ia ibadah, timbul perasaan dalam hatinya, sekiranya saya pergi kepada orang yang abid itu, kalau ia mahu mengahwini aku sehingga aku dapat belajar agama kepadanya dan membantu saya dalam beribadah, lalu bersiap-siap membawa harta dan budak-budaknya, hamba-hamba dia lah, orang suruhan dia, sehingga sampai ke dusun si abid itu. Dan ketika diberitahukan kepada abid itu ada wanita mencarinya, maka keluarlah abid itu untuk menemui tamunya itu. Dan ketika wanita itu melihat abid, segera ia membuka tudung mukanya. Dia dalam keadaan pakai purdah ketika itu. Maka ketika itu dia buka supaya segera dikenal. Tetapi ketika abid itu melihat wanita itu, teringat akan kelakuannya dahulu. Dia tengok saja perempuan tu, terus dia teringat peristiwa hitam yang telah dilakukan, cubaan untuk berzina. Maka ia menjerit sekuat-kuat sehingga mati terus ketika itu. Ini orang-orang dulu ni. Terus mati ketika itu. Maka wanita itu tinggal sedih dan berkata, saya datang kemari untuknya dan kini telah mati. Dia maknanya dalam kisah, dalam versi yang lain, sebenarnya dia rasa bersalah lah. Sebabkan abid ni menjadi sebab kematian dia. Apakah ada kerabatnya yang mahu berkahwin kepadaku? Dia dah datang jauh-jauh dan dia nak cari juga abid ni, tapi abid ni dah meninggal pula disebabkan tengok dia. Kalau macam tu lah, sampai tahap tu ada tak dia punya saudara, kerabat-kerabat dia ko? Dijawab, ada saudaranya seorang yang soleh, tetapi dia tidak punya apa-apa, yakni dia miskin. Berkata wanita itu, tidak apa, sebab saya cukup harta. Maka dikahwini oleh saudaranya abid itu, sehingga hasil dari perkahwinan itu mendapat 7 anak lelaki yang kesemuanya menjadi nabi-nabi, nabi-nabi Bani Israel. Asalnya daripada satu orang yang kita lihat, sebab tu kita tak boleh nak menghukum orang, sebab kita tidak tahu kesudahan dia macam mana kan. Walaupun kalau kita menghukum orang tu, mungkin kadang-kadang disebabkan keburukan dia, mungkin datang kepada kita sendiri kan. Kita cakap dia macam tu, akhirnya keburukan yang kita buat caci dia tu, akhirnya mungkin kita sendiri yang terjebak. Sebab tu tak tahu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ni mahal. Kalau dalam kisah-kisah para wali ni, dia main termasuk dalam kisah-kisah para wali ni. Nama wanita tu adalah Malikah. Nama wanita tu adalah Malikah, kisah daripada Bani Israel. Tapi bukanlah pula kita kata, biarlah deh berzina tu, biarlah deh pelacur tu. Bukan macam tu pula kita kata kan. Besok-besok dia bertaubat lah. Dalam satu sudut, satu ikhtibar, kena kita buat perkara makruf, nahi mungkar, mencegah pada kemungkaran. Bukan makna dah depan mata kita dengan kisah macam ni pula kita mengambil lain pula kan. Jadi dalam satu sudut, nahi mungkar perlu kita laksanakan sejauh mana yang kita dapat. Kalau kita tak mampu dengan kuasa, dengan kita punya lidah, tak mampu dengan lidah, maka cegahlah dengan hati dan dengan sebenar-benar hati. Wallahu alam. Jadi habis kita punya bab yang ke-9 di dalam bab taubat, dan kita akan masuk nanti pada bab yang seterusnya. Mudah-mudahan apa yang saya baca lah, khususnya sebenarnya pada diri saya sendirilah. Tanbihul Ghafilin ni peringatan untuk orang lalai ni, untuk diri saya lah, orang yang membaca dan kita sama-sama mendengar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima kita punya perjumpaan, dikurniakan kita taufik dan hidayah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفرنا وترحمنا، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم.